اشتقت وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dikasihi sekalian, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita selalu memujikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala-gala kekurangan, keaiban, kecuaian. Kita mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala yang demikian di antaranya kita ni sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan ilmu pengetahuan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan merupakan kata-kata hak pertama setelah mana kita bangkit daripada kubur lagi akan datang juga. Kata-kata pertama setelah mana kita bangkit daripada kubur, semua ni setiap umat manusia setelah mana yang meninggal dunia dah dia bangkit juga pada mahsyar. Awal-awal patah kata pertama iaitu kita kata subhanallah. Setelah mana semua manusia saat ni dia dapat lihat kebenaran alamus syahadah lah ni, kita ada beriman, kita ada kata subhanallah daripada kita beriman dengan alamul ghaib. Kita tak nampak balas mana tapi kita beriman. Kerana ghaib kita beriman, di samping kita ada kata subhanallah. Sedap kita kata subhanallah sekarang ialah sedap rocak kita kata subhanallah daripada alamus syahadah. Dia mari jerak lazat dia, rocak dia, sedap tera dia lagi kerata tu. Balas mana kita kata subhanallah pada alamul ghaib lah ni cukup sedap, bukanlah dengan hati lalai. Di situlah kita dapat rocak sedap yang kita kata subhanallah di alam syahadah lagi akan datang. Subhanallah. Oleh itu yang dikasih sekalian, walaupun balas-balas mana kita lalai hati kita, kita kata sekali-sekala daripada 33 kali subhanallah kata dengan bibir mulut pun, boleh daripada 33 kali tu jadi ada sebutan subhanallah tu baik daripada lubuk hati kita gatik. Daripada 33 kali kita kata mengirim maya subhanallah, subhanallah adanya tu baik dengan hati lalai. Berharap jadi ada gatik tu baik subhanallah daripada 33 saat ni dengan hati cukup. Kita menyedari, kita khabar, kita terasa kata keagungan kelebihan ni. Kalimatan khafifatan. Dua patah kata. Ringit. Khafifatan ala lisan. Ringit. Tapi hak ringit di lidah ni sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habibatani ilar Rahman. Apabila ia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dua patah kata hak ringit di lidah sana enggak. Apabila dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ia jadi thaqilatani fil mizan. Ia jadi beratlah dalam neraca lah. Dia bukan berat di sepatah kata kita nak kata dengan ringit tu. Tak berat di kuamai dia agung, keagungan kita nak kata subhanallah tu.
menyebabkan Tuhan tu ia kasih cinta sepatah kata tu menyebab dia jadi 6 nak dia tu berat. Thaqilatani fil mizan, iaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, Allahu akbar. Kaya dah kita hak sungguhnya, tapi kita duk cari kekayaan di tempat lain. Kita duk cari kekayaan di tempat hak sementara, hak tak dapat boleh tidak hakikat. Kalau boleh kekayaan mata benar pun tak boleh bersama dengan kita lama sama telah. Nak pergi dengan kita di alam al-barzakh lagi akan datang tu sama telah dah. Tapi kita kata subhanallah sini Allah cukup kekayaan. Ninglah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu ni mula bila? Ilmu ni kunka, ilmu ni yang mula setelah mana kita menuntut ilmu. Yang mula di setelah tu. Kita mari malam ni kita ngaji, tu ilmu. Ataupun kita duk aku amru duk cari. Yang mula lepas pada kita hak ngaji malam ni. Gapo kita boleh malam ni ni? Kita boleh patibat, kita boleh damnengkan, kita boleh beramal, kita boleh melakukan. Yang mula ilmu di situ. Kalaulah kita boleh malam ni, kita kelik kilah, lepas tu kita lepas kat tengah-tengah jalan, tak ada bukti, tak ada berbakti dengan dia tu, dia tak jadi ilmu. Tak ada jadi kuamru sangatlah. Dia jadi riaru saja. Ngaji riaru. Kuamru tu tak ada boleh secara dikhanaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa dia? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuhan memudahkan bagi dia tu jalan ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tu. Kalau kita semata-mata kita menuntut ilmu, kita dengar, tapi kita tak dapat beramal dengan dia. Ilmu dia mulai setelah mana kita sudah menuntutinya, dan yang mula daripada kita menututi saat ini itu lebih baik kita berilmu dengan ilmu situ lebih baik daripada kita menututi lagi. Misalnya kita ngaji 10 baku. Kita ngaji 10 baris. Kita boleh patibat hanya sebaris. Pun kaduk di sebaris tu lah. 9 baris lagi tak ada. Walaupun ada di segi ilmu bagi kita, tapi kunka dia tu tak ada. Ada di sebaris yang kita boleh beramal dengan tu. La haula wala quwata illa. Lalu itulah kita masih nak membicarakan mengenai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu mensejarahkan, mencatat sejarah hijrah ni ambil daripada mana? Ambil daripada tolak ke masjid. Ya Allah. Ambil di mana? Ambil daripada ayat 108 surah Taubah yang berbunyi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang diasaskan ke atas ketakwaan kepada Allah daripada awal-awal hari yang berhak untuk mendirikan masjid itu. Min awwali yaumin, daripada hari pertama saat ni. Di situlah para sahabat kata, haning ni secara sembunyi Allah Subhanahu Taala nak mencatatkan sejarah bertolak dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bina Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Dan masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin, daripada hari pertama. Ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk nak mendirikan. Mendirikan ke apa? Mendirikan kedaulatan, menegakkan kedakwah, menegakkan dakwah. Kalau ahaqqu an taquma fi min awwali yaumin, pada hari pertama. Sini dia kata, ni kerasia. Jadi para sahabat dia baca Quran ni halusi. Banyak bandar sahabat, para sahabat, dia kata kita ni kalau ngaji ayat 10, kita tak ngaji banyak. Kita boleh ngaji 10 ayat, kemudian kita menghafal, kita faham ayat ni kandungnya dia, serta kita hafal dia, serta kita boleh beramal dengan dia.
Selama mana 3 perkara ni tak dapat lagi, hafal pun tak lagi, tak boleh lagi, faham pun tak ada faham molek, amal pun sama telah, kita tak pindah daripada 10 ayat lagi pada ayat yang sebelah, tak lagi. Ayat 11, 12, 13, 14, 15, sampai 20 tak lagi. 10 ayat. Dalam arti kata, kalaulah kita nak buat halakah, ambil 10 ayat kasar-kasar. Kalau nampak nak torab doa, dia panggil semacik halakah torab doa, ambil 5 ayat. Tak rak lagi, ambil 3 ayat. Pentingnya 3 ayat saning tu, boleh kita mengapa 3 ayat saning. Lepas tu, boleh kita faham makna 3 ayat saning. Boleh kita beramal dengan 3 ayat saning. Kalau gagah daripada 3, naik 5. Kalau naik gagah pada 5, naik 10. 10 tu sebagai sahabat dah lah. 10 yang ngaji 10 ayat, yang mengapa, dia faham makna dia beramal dengan isi kandungan 10 ayat. Hak tu sebagai sahabat dah lah. Lepas tu lebih-lebih lagi, hadis Nabi SAW. Barang siapa nak guna barang yang sangat berharga, kenderaan yang berharga, maka lebih baik daripada dia duduk sining ni, dia duduk di masjid Nabi SAW, dia pergi di Wadi Buthan. Satu carak, nama dia carak Buthan di Madinah. Dia duduk di masjid Madinah, dia pergi di carak Buthan, dia kelik itu tu. Dia pergi cari dek nu yang menega boleh potongnya hak ni duk sejik duk nyata. Sama dia boleh baca ayat. Orang hak duk sejik dia boleh baca ayat lebih baik daripada orang pergi di carak Wadi Buthan. Boleh benar-benar lebih-lebih lagi kekayaan yang kelik tu. Benar hak ni lagi. Benar hak duk sejik dia boleh baca ayat. Apatah lagi kalau dia boleh baca 3 ayat dalam sejik dia buat halakah. Apatah lagi dia boleh 5 ayat. Sama telah kalau dia boleh 10 ayat. Subhanallah. Jadi sini yang dikasih sekalian. Rahsia la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ayat 108 surah At-Taubah. Sini ni satu rahsia yang mereka dapat, kata ini adalah Tuhan nak tunjuk kata keagungan, kumpulan keagungan orang Islam ni yang tolak daripada hari pertama ni. Hari pertama ni mana hari pertama ni? Hari yang mana Nabi berpindah daripada Mekah, yang masuk di kota Madinah, yang buat yang bina sejik Quba, yang singgah di situ. Yang singgah di masjid Quba, yang semaya situ. Lepas tu dia pergi buat masjid Nabawi dia semulalah. Sinilah awal-awal zaman, awal-awal masa yang mana Allah Subhanahu Taala mengagungkan al-Islam, perkasakan al-Islam, dan di hari ini di antara hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadat kepada Allah Subhanahu Taala secara dia aman. Dia buat, dia boleh semaya secara temti peluk pai situ, secara dia aman, selamat, aman damai. Mekah tu duk semaya tu, kadang-kadang duk semaya pasal menusuk gatik, semaya terus-terus gatik pun tak selamat. Dia mau mari duk tak sapah atas belakang dia, mari duk tak duri, mari duk ngejek berbagai-bagai nak buat jadi semaya, dia jadi khusyuk temti tu tak boleh. Dia boleh semaya temti bila? Setelah mana dia berpindah 3 hari 3 malam, jarak perjalanan, jarak wela rakyat tang tu ambil daripada Mekah ke Madinah, boleh pak singgah di Masjid Quba. Yang dikatakan Masjid Quba masa sekarang, situlah dia boleh semaya secara temcai dia. Kalau kita nak kata temcai pun. Tapi Nabi ya temcai sok mudah dia tu. Malam-malam mana duduk di kemuncak Bukit Gua Hira pun ya temcai dah. Hidup dalam Gua Thar pun temcai dah. Tapi secara orang tak ada konsep dia, tak ada gapo tu. Hari tu, hari yang siapa di Quba sebagai hari pertama, sebagai temti dia boleh mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Taala. Itulah nak ayat kata puncak hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa?
Kerana masalah yang diittifaqkan oleh, kalau kita kata mari kita nak pakat-pakat nak mencatatkan sejarah, dia boleh 4% kita nak boleh catat sejarah. Catat sejarah dengan kelahiran Nabi SAW, hari beranak dia tu. Ataupun kita nak catat sejarah mengenai kebangkitan dia tu, tentang dia jadi Nabi. Ataupun boleh nak catat sejarah. Ataupun daripada hijrahnya SAW nak boleh catat sejarah. Ataupun nak catat sejarah daripada kematian dia, wafat dia SAW. 3%, 4%. Imma kita pakat nak catat sejarah mengenai hari beranak dia, ataupun hari kebangkitan dia, ataupun hari berpindah dia daripada Mekah pergi ke Madinah, ataupun terakhir catatan mulai dia daripada yang meninggal dunia. Boleh, tak ada apa. Tapi tetap di para sahabat nak ambil masalah hijrah. Sebab apa? Sebabnya kelahiran Nabi SAW dan kebangkitannya tidak sunyi daripada selisih mengenai tahun kebangkitan dia tu dengan keberanak dia tu. Selisih pendapat gitu gini, hak tu tahun tu ke gitu, ada selisih pendapat. Kemudian juga kebangkitan dia. Dan juga mengenai hak wafat dia, hak mati dia tu, hak tu dia masih pada tepi. Jadi nak kata nak mencatatkan sejarah Islam dengan tepat pi siacai, wala siacai saat ni, dia jadi kata tak patut. Tak patut kita nak lukis sejarah, tak patut kita nak catat sejarah mengenai hari hak siacai. Kita duk luka hati kerana ya Nabi tu wafat, kita nak mencatat situ jadi mai muksom, mai songkon situ. Maka si tepi hak wafat dia, adanya keberanak dia dengan kebangkitan dia, situ tu jadi ada selisih pendapat. Hak tu kata tahun tu, hak dia kata apa petanya selisih pendapat, hak keluar. Waktu beksa situ. Kebangkitannya selisih pendapat, hak buat. Mak mari hak hijrah ni, pakat bersepakat berlaku, lalu itulah pakai nenon. Ambil orang panggil apa ni? Kepindahan Nabi SAW tu, bagi nak catat sejarah. Yang mula di situ. Sama telah dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi." Tetapi didapatinya, kenapa kau mari ambil nak mulai dengan bulan Muharram, tidak mulai dengan bulan Rabiul Awal? Kok mana lah jadi tahun sejarah ni yang mulai dengan bulan Muharram bukan dengan Rabiul Awal? Didapati katanya mula keazaman Nabi SAW, dia berazam nak pergi hijrah tu, dia tancai nak tolak dia tu, dia mulai pada bulan Muharram. Azal dia tu, tancai dia tu, catanaram dia tu untuk nak berhijrah tu, dia mulai pada bulan Muharram. Yang mana pada bulan Zulhijjah sebelum pada bulan Muharram tu, bulan terakhir pada tahun, belum pada dia berpindah tu, mulai di Zulhijjah situ tu adalah satu bai'atul Aqabah Al-Kubra. Satu bai'ah puak-puak Al-Ansar di Madinah mari jumpa Nabi SAW di Aqabah. Aqabah mana? Hak tepat hak cuk hak melontar hak yang ketiga. Ya cuk melontar saat ni melontar settle saat ni ya 3 cuk di Mina. Jamrah As-Sughra, lepas tu Jamrah Al-Wusta hak tengah, lepas tu hak yang ketiga tu, tiang lambang yang ketiga tu, situ tu orang puak-puak Al-Ansar di Madinah, ada beberapa orang kumpulan kecil ya, 10 orang, 13 orang gitu semua ya. Mari bai'ah Nabi SAW di bulan Zulhijjah, situlah dia mening bahai-bahai kata yindi tonrab. Situlah apabila belah tu habis bulan haji tu masuk dalam bulan Muharram, Nabi SAW duk berazam dah. Duk usaha, duk payayam nak hijrah, nak mikir gitu gini-gini. Masuk bulan Safar sikit sebanyak, masuk bulan Rabiul Awal, Nabi SAW ia bertolak lagi. Maka awal-awal anak bulan yang setelah mana bai'ah saat ni tu, awal-awal bulan iaitu bulan Muharram. Maka munasabah untuk ia nak bertolak di sini lah didapati kata ini
sekuat-kuat pendapat daripada para ulama yang catat sejarah tu. Itulah dia mari. Sini dia yang dikasih sekalian. Ada salah seorang ditanya mengenai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم." Ayat 40 surah At-Taubah. Ditanya seorang itu mengenai ayat ni, adakah diturunkan ayat ni mensifatkan perjalanan hijrah dan ayat kata peristiwa hijrah kiaukap dengan ayat ni benar? Adakah ayat ni mari turun ton pi hijrah camai seolah-olah kata gitu? Adakah ayat ni mari nak senap senun hak hijrah ke? Palah itulah seolah-olah kata. Maka didapati kata dak. Ayat ni ayat surah At-Taubah, ayat 40 surah At-Taubah, ia ayat cerita perihal dua orang yang mana duduk dalam gua, yang mana sore-sore tu duduk bime-bime, yang mana teman dia rapi kepada dia, dia kata tak usah bime dah, tak usah duka cita lah, innallaha ma'ana situ tu. Ayat ni turun tahun yang 9. Tidak 9 tahun lepas pada hijrah. Hijrah tu tahun ni, tahun pertama Rabiul Awal tu 9 tahun. Turun ayat duk royak hak cerita ni. Buat apa dah? Buat apa dah mari duk royak tahun yang 9, tak ada royak di tahun pertama, tak ada royak di tahun yang kedua, tak ada royak pada tahun yang ketiga. Gano lah sampai tahun yang 9 untuk nak mengemaskan jiwanya yang mana tidak dihapus oleh hari dan tahun. Peristiwa ni balas-balas mana pun 9 tahun ni mari nak tanah, nak peluk semula, nak tanah perasaan satu kekuatan, satu yin yang sekali lagi kata hak ni tidak dihapus oleh harian pun, mingguan pun, bulan ni pun, tahun ni pun mari nak kemah situ pula. Adapun mengenai dia panggil gapo ni gerobok-gerobok kebuang orang hak pu upaya orang al-muhajirin daripada Mekah ni, Nabi di tahun yang ke-8 tu break. Tahun yang ke-8 tu break. Padalah tak kena duk pindah mari dah. 8 tahun. Tahun pertama 365 hari setelah mana Nabi sampai Madinah. Masuk tahun yang kedua 365 hari. Masuk tahun yang ketiga 365 hari. Tahun yang keempat 5 ni 7 8. 365 hari gikun 8. Tahu kap berapa hari situ? Lepas hari yang cukup 8 tahun saat ni Nabi kata break lah. Gerobok hak muhajirin itu break lah. Tak kena berhenti lah. Sebab apa? Sebab dibuka dah kota Mekah. Tahun 8 tu Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk di Mekah. Kemudian diturunkan ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Turun ayat hak tu ada la hijrata ba'dal fathi. Tak boleh dah pindah pasal di antara Mekah dengan Madinah tu situ berhenti. Walakin jihadun wa niyyah, tetapi kena bersungguh dalam perjuangan segala-gala nak menegakkan. Mari kita pakat sungguh nak sejik. Mari kita pakat sungguh apabila buat sejik besar dah. Balah mana nak cari orang pakat mengaji ni. Penuh baris, semaya jadi riap roy. Mari kita pakat pula dah orang mai ramai dah saat ni pun. Balah mana udara panas. Mari kita mai pakat kita sungguh. Cara nak mengungut derma duit untuk nak beli air. Tu masuk dalam kesungguhan belaka tu kerabuangkan untuk nak sungguh
Nak jadi kita tu satu sangkum Muslim yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfuru. Apabila kamu diserukan, apabila kamu digalakkan, diserukan, orang panggil gapo dijemputkan, hendaklah kamu top senang. Jemput itu seruan itu kena top senang. Top senang pasal mana? Top senang tam kuam samat kita. Sungguhan wak sejik. Kita tak ada boleh nak uik mata duit. Kita ngareng. Tak boleh pergi ngareng, pergi dereng kita pun tak kuasa. Kita pergi cari orang mari derma. Tak kuasa juga situ habis tak ada setinggi-tinggi pun. Kita berdoa, ya Allah. Uilah taufik daripada kumpulan-kumpulan kita ni. Nak bina sejik kerana mu, wahai Allah Subhanahu. Oh masuk dalam sungguh kita berlaku situ. Sini apabila mari turun ayat mengenai hijrah tahun yang 9, kalau kita tengok 9 tahun. Apa sekaligus tu mai mak semai lepas 9 tahun. Duk buat apa lepas pada 9 tahun dah. Nabi pun siapa duk sila lenik lah kalau kita kata bahasa kampung kan sila lenik di Madinah tak ada apa dah lah. Kerana oleh bawa patu kelik boleh buka kota Mekah pula dah. Tahun yang ke-8 tu. Ni tahun yang 9. Apa boleh duk turun ni. Didapati katanya ini nak jadi belo dakwah saat ni we peringat supaya kita nak bantu agama Islam saat ni supaya nak dapat kemenangan kita kena bantu agama Islam. Sebab sini Allah Subhanahu taala ya buat syarat kata kita nak dapat kemenangan nak cacanak di mana-mana sekarang satu-satu cerita saat ni pasti kita kena menolongkan agama dia. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Itu syarat dia. Syarat kita nak dapat, kita nak jadi ada kuamsuk. Ambil tuntut tenoklah mana kita boleh jadi boleh kuamsuk. Kalau kita kata kita nak jadi berasa kata gapo dia ni sebajai, tenang hati, sanggup cicai kita sanggup saat ni kita naklah mana zikir kepada Allah. Ala bizikrillah. Jadi umbi duduk di kita. Baru yang main natijah kepada kita. Lalu itulah. Tahun tahun yang 9 tu. Yang mula satu. Jadi ada 2 anacak terbesar. 2 negara besar. Negara Persia. Iran lah ni. Negara Rum. Anacak Rum masa tu. Situ tu. Jadi ada peperangan di antara 2 tu. Maka Allahnya Persia masa tu. Lepas tu apabila Allah lek Persia sana Ar-Rum tu wasa kata dia gagah. Dia gagah tu yang main tindah hak ni lah. Mari tindah hak kumpulan al-Islam sini. Apabila balas tu kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya ambil waktu putusnya kata kita ni kena menghadapi. Jangan wedai demo mari. Itulah nak ayat kata keluaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak popong Islam. Bukan semata-mata nak jadi kokan rai bukan. Bukan serangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kokan rai bukan. Nak popong Islam. Dia bunyi khabar dah kata dia menunuk sebagai kita gitu baik gi. Dia nunggu sekat jalan. Jangan wedai demo mari. Itu ceritanya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masalah tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ni wajib syukru alaina dah. Nak sening ni ulama 2 perkara. Satunya di segi saya ringan nak sening ni tak ada usul asal samai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usul asal dia di segi saya ringan dia tu sanad dia tu. So yang keduanya min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' bukan sebelah lek hulu Madinah. Dia lek hilir di Madinah. Thaniyatil wada' tu satu jalan celah di antara 2 bukit besar. Satu jalan celah di antara 2 bukit besar Thaniyatil wada' ni. Dia sebelah lek hilir Madinah. Bukan sebelah lek hulu Madinah dak. Nabi yang hijrah ambil di Mekah pergi ke Madinah yang mari sebelah lek hulu.
Saniyatul Wada' duduk sebelah Lek Hilir Madinah. So, kita syarraftal Madinah. Marhaban ya khairat Madinah masa tu masa Nabi siapa tu? Dia bukan nama Madinah lagi. Dia nama Yathrib. Yathrib. Oh Nabi tetap molek dah, duk nyatok molek tu dia jadi bandar. Bandar tu dia panggil Madinah lah. Bandar-bandar tu Merang, Tua Merang, tu Madinah. Al-Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah, Munawwarah yang dicerahkan. Ni Sawang, Sawang ni mari daripada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayat kata Madinah Munawwarah ni bukan kita syaraftul Madinah, bukan makna kata mula-mula Nabi siapa hijrah dak. Kerana yang nama Yathrib lagi masa tu. Kalau gitu kok, min Saniyatul Wada' sebelah Lek Hilir, so yang keduanya nama Madinah tu nama mana yang mana Nabi bertetap ada dah. Jadi duk nyata ning di Madinah tu barulah jadi Madinah. Sesuai tu tahun yang ke-9 yang Nabi balik daripada peperangan Tabuk hingga keluar perangan puak-puak Ar-Rum. Keluar perangan puak Ar-Rum ya balik kelik tulah sambut tanya min Saniyatil Wada' tasharraftal Madinah. Dia nama bandar Madinah dah situ. Tu di segi sejarah. Dah kita tahu situ sikit dah. Lepas tu turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak jadi kerak sifat satu nisai, satu perasaan wasal lemuh jiwa saat ni tu nak jadi kata demo tu ramah, kita tak kuasa. Alat senjata lebih demo, bilenge lebih demo. Lalu itulah mai bakik hok ni, mai bakik sejarah. Ingat ke dok kita nak boleh sapat tahun 9 ni umbi dia 2 orang masuk dalam gua ya. Tu seolah-olah kata lagu tu. Ingat gatik pok kita ni bukan kata dok bangga dok pumcai dengan bilenge camnuan satitik saja dok. Bahkan cukup nak pikul agama ni dengan 2 orang. Innallaha ma'ana, yang ketiga iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya. Tolok ke dia kemuncak bukit duduk dalam gua bobol papala, bobol pakaki. Tahu tu? Pas nak pergi nak menghadapi dia ni, tak apa sobose. Sobose kerana apa? Kerana innallaha ma'ana. Hak tu hak besar tu. Jadi kalau kita kecek mudah-mudahnya, tolok ke hijrah kalau kita boleh tanah dalam hati kita jadi tegak, jadi terah dalam hati kita. Innallaha ma'ana. Apa? Tamat dah. Innallaha ma'ana segala-gala. Di sudut tauhid lagi dah. Di sudut akidah. Innallaha ma'ana. Di sudut syariat. Innallaha ma'ana. Di sudut ibadat. Innallaha ma'ana. Di sudut muamalah. Innallaha ma'ana. Tu jangan jadi terlupa tu. Boleh sepatah ning mentahkikkan dalam hati, lubuk hati kita, tubik satu perasaan, tubik satu gerak-geri kita, tingkah laku kita, iriabuk kita tu tak apa dah. Kalau benar-benar kita boleh daripada iriabuk kita, innallaha ma'ana sungguh. Nak tubik tutup kata-kata innallaha ma'ana, tubik dalekan katam kita, kelakuan kita, perbuatan kita, innallaha ma'ana sungguh. Jaya sungguh-sungguh lah benda ni. Sebab duk jadinya, duk jadi perasaan innallaha ma'ana. Mai time roy. Tak ada penuh dengan 100% innallaha ma'ana. Tapi tu duk segi nak baca Quran pun bahasa segi. Tak ada bahasa kata innallaha ma'ana. Ataupun berasa galak sebentar pun main baca tu galak pergi perak. Tak ada berasa kata kita ni camping kena nak baca Al-Quran Karim. Sebab ia kekurangan innallaha ma'ana. Masuk dalam sejid pun tak ada berasa kata innallaha ma'ana. Mari tolak ke mari tu innallaha ma'ana. Dah tolak ke di rumah nak mari sejid tu. Tapi bepak masuk sejid tu tak jadi lagi innallaha ma'ana. Berasa kata nak duduk kat belakang-belakang. Tak ada kata nak duduk kat baris depan-depan sikit. Dia jadi tak penuh. Tak penuh temroy innallaha ma'ana tu. Sebab tu dia dikasih sekalian.
Lama-lama sekali tu kena duk tengkih. Duk tengkih hijrah. Nabi SAW nak jadi tubik butinya. Innallaha ma'ana, kerana lagi kedatangan lo ni tu innallaha ma'ana, kita tak terasa. Tak terasa innallaha ma'ana. Paling kanan sayang kita. Paling kiri sayang kita. Lek depan kita sayang kita. Lek belakang kita sayang kita. Kelik rumah ada isteri kita. Nak minta go to go ni ada anak. Mana air sikit ko ayah ni. Anak puri air kepada ayah. Mana leh bubuh beli petai tadi tu. Boleh isteri wari. Tapi innallaha ma'ana, hak kita duk lo ni, duk usaha lo ni untuk kita sore diri lagi akan datang dalam kubur. Hak tu lah hak kita nak innallaha ma'ana. Tak tahulah lama mana. 10 tahun ke 100 tahun ke 1000 tahun. Hak tu lah hak kita nak camping sungguh innallaha ma'ana lah. Anak kita tak ada dah. Sayang kita hak kiri kanan kita belakang depan kita tak ada dah. Isteri kita kita minta nak makan bubuh beli petai tadi tak ada dah. Ada innallaha ma'ana lalu. Lalu itulah sayang kita hak paling kiri kanan kita tu naklah mana jadi dia mening boleh menolongkan kita tu sebagai innallaha ma'ana. Kelik pada rumah anak-anak kita duk didik anak kita tu sebagai lagi kedatangan tu dapat dengan anak kita tu membuktikan kata innallaha ma'ana. Lepas tu isteri kita sikit sebanyak gapo pun usaha upaya duk didik dia, duk hajar dia, duk nasihat dia, duk gapo-gapokan dia tu supaya nak dapat membuktikan innallaha ma'ana juga lagi akan datang. Hak itulah kalau dalam hidup kita wongkan hidup kita balas ning-ning, insya-Allah taala kita dapat kata kemenangan. Kemenangan kita canak saat ni, kita benar saat ni ada 3 peseng. Benar peseng al-fawzul mubin. Lepas tu al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Al-fawzul mubin lah mana? Benar dah. Tapi benar boleh. Nampak kata mubin, nampak kata nyata benar. Lah mana? Kalau kita tanai sah 2 orang tanai, ataupun 3 orang tu tak ada kira lah. Hak lerak tang tu. Bila kena tak ada siapa lagi. Nampak kata benar dah. Botineng misalnya. Ketiga botineng, botisam. 3 bos itu. Dia mau bila kena antara bos 1, bos 2, bos 3 tu. Nampak nak jelas-jelas nak benar bos 1. Tu al-fawzul mubin. Tapi kita manage lagi. Ada banyak bak lagi, ada bak hak sia lagi akan datang, ada lagi namun dia mai tindih pula kagana. Tu baru duk al-fawzul mubin, manage. Tapi nampak benar dah tapi manage. Al-fawzul kabir dia mau bila kena tu dia mau prakak kata benar bos 1. Tapi bukan pentangkan lagi. Bukan hak resmi, bukan orang panggil main pentangkan lagi. Apabila balas tu kita nak sedap hati lagi, wasa benar dah tak ada podah bos 1 tu. Tapi tak ada jadi tangkan lagi. Popak tu. Bila molek dah siapa di kota hak besar dah tu, hak pusat dia tu, mai bila prakak secara tangkan tu, itulah baru al-fawzul azim. Apa dah 3 krik al-fawz tu? Al-fawzul mubin, nampak kata nak benar. Tapi tu nak sedar hati lagi. Lepas tu al-fawzul kabir. Dia mau prakak dah. Tapi tak ada jadi tangkan lagi. Lepas tu al-fawzul azim tu lah hak jadi tangkan tu. Kita nak hak tu lah. Usaha jadi kita. 2-3 radab al-fawzu tu. Usaha. Maya dah buat jadi temti. Bime. Takut tu saya tak terima. Hujung kita semaya belum pada wisalah tu kok. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Saleh. Minta kita semaya 3 rakaat. Kita semaya 3 rakaat. Minta dari Allah supaya kita duduk dalam 3 rakaat sana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semaya 4 rakaat. Hujung belum pada nak wisalah lebih kurang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para rakaat. Lepas tu 2 rakaat hok pagi esok pula. Balas tu lah duk minta supaya nak jadi nampak kita boleh kata Rabbana taqabbal minna tu kita situ tu al-fawzul mubin dah. Perasa kita nak minta daripada Allah ko jak Allah Subhanahu taala balas tu tolak ke tu hewi hidayah dah pada kita nak minta sebab kita ni duk bime-bime, duk takut-takut, duk ragu-ragu takut Tuhan tak terima. Semaya dah takut you tak terima. Minta tu, bom minta tu terbaca. Tuhan kita ni perasa kata kuamtongkan kita tu nak minta supaya diterima amalan kita. Nampak dah ada lagu tu al-fawzul mubin. Patul bah pada tu baik pertikam kita. Gerak perut kita, pertikam kita, gerak geri kita, area buk kita sebagai pun sebagai natijah semaya saat ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya kita saat ni kalau kita minta Tuhan supaya terima, nampak tu baik dipertikam kita. Jadi kita pudi. Kampur kita pun supap. Gerak perut kita pun tidi. Jadi nampak situ. Lepas tu nak jadi al-fawzul kabir. Lepas tu nak jadi jelas lagi al-fawzul azim. Pasal galak. Maya dah saat ni Asia saat ni cita-cita supaya Tuhan lanjutkan umur kita boleh mari semaya subuh pula dah. Cita-cita semaya subuh pula dah, mari di awal-awal waktu. Cita-cita semaya subuh di awal waktu, cita-cita nak duduk baris dapat. Sebelum pada tu, dek malam lagi pukul 4 sebelum pada nak subuh, cita-cita kita nak bangun nak semaya 2 rakaat, nak mengiringi dengan 3 rakaat witir. Tu kepada al-fawzul azim dah lah. Yang nampak dah tu hidup gerak ikut tu dah lah. InsyaAllah ta'ala. Balas-balas ni yang dikasih sekalian. Didapati kata. Benar-benar nak jadi. Satu yang menjejaskan kita daripada hijrah. Dalam arti kata kita nak pelian cai kita. Nak pelian perut kita. Nak pelian area buk kita. Nak pelian pertikam kita. Ini perlu pada hijrah sungguh. Umbi dia tu. Tangrusuwa innallaha ma'ana. Kalau kita khabar situ innallaha ma'ana, bolehlah kita nak pelian ciwik kita daripada kurang sikit kepada molek, nak pelian ciwik kita daripada benda-benda hak malah kepada rajin, nak pelian ciwik kita daripada kurang nak berzikir kepada Allah, suka pada zikir kepada Allah. Belaka-laka tu dia jadi pelian cai, dia jadi itulah cuk romton. Hijrah kita cuk romton dia la tahzan innallaha ma'ana. Kita duk jadi masalah kata kita mai tanya sikit banyak. Hamai mai mi arum nak semaya. Sebab kita duk duka cita, kita rasa serabut, hilang 10 kok. Hilang 10 kok cari riuh. Lepas tu bawa malak orang bel tengah duk cari riuh. 10 kok tadi orang bel. Mai mi arum capai masjid. Apa lah tak ada orang nak pergi masjid. 10 kok tak ada ketemu lagi. La haula wala quwata illa. Misalnya kita kata dah. Tak ada arum nak pergi masjid sebab 10 kok hok duk cari sana tu, hok duk riuh ni, tak ada ketemu lagi. Pak temu dah 10 kok. Orang komak lama dah sama tahu nak pergi siapa tu. Lagi siapa masjid tu, dia jadi semaya masbuk. Pas semaya kita semaya masbuk dengan 10 kok ni banyak mana dua tu. Cara bahasa kata banyak 10 kok tu. Kunkah 10 kok, rakah 10 kok tu lebih banyak daripada kita semaya. Tisam. Baris yang ketiga. La haula wa la quwwata illa billah. Ataupun jadi kita masbuk. Sebab tu, la tahzan. Jangan duk rasa duka cita, jangan duk kaku sedih, jangan duk lemah jiwa. Oleh kerana innallaha ma'ana. Sebenarnya Allah Subhanahu taala bersama kita. Kalau kau pun tak apa. Orang yang tak pergi sejid hodok rumah tu dia mau pergi cari. Kita tu pergi dulu. Pergi nak dapat 27 Senin semaya Jumaat dan kita nak dapat duk teorek, pahala duk teorek. Tidak pe di belakang tu email lalu. Adapun ngaku uzur lain tu ala kulli halah. Sakit gapo tu ala kulli halah, tapi hok ni kita nak kecek dengan banding mata benda dengan kita nak cari riuh siapa kita mai mi arum.
mai mi arum nak gesik dengan sebab hilal 10 kok saat ni ataupun 100 kok pun jahaga dia. 100 kok hilal dah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka pintu, tubik gi sejik. Tak tancai. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka pintu gi sejik. Oh hilal 100 kok. Kalau yang ada rumah tu, you cari. Sebanyak dah. Itulah yang dikasih sekalian. Semoga kita berada, kita berjumpa pada minggu lagi akan datang. Mengenai hakikat balah mana kadang-kadang suasana rumah tangga ni menjejaskan seorang peribadi lelaki untuk dia nak juk romton. Juk romton ni nak pelan-pelan ciwik dia tu kadang-kadang dia terjejas. Keliling kelala dia, peran ban dia tu, kerap keluar dia tu, rumah tangga dia tu menjejaskan daripada dia nak pelan-pelan ciwik dia kepada yang baik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Itu kita mai mengetahui benda ini pada minggu lagi akan datang insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Allah